أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah kita masih lagi dapat menikmati keindahan kehidupan dunia yang bersifat sementara ini. Terlalu banyak sebenarnya anugerah nikmat-nikmat yang pelbagai daripada Allah kepada kita semua. Kita takbirkan rasa syukur kita kepada kepelbagaian nikmat anugerah Allah dengan kita sentiasa berusaha untuk berada dalam keadaan ketaatan dan kepatuhan kepada segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga mengambil peluang pada pagi yang mulia ini untuk sama-sama kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu dan kefahaman kita yang mana insya-Allah boleh menambahkan lagi amalan kebaikan kita. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung kuliah tafsir pagi Ahad kita dengan meneruskan tafsiran daripada surah Abasa. Minggu lepas kita baca surah Abasa daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Pada pagi ini kita bermula pada ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Kita tahu ayat-ayat sebelum ni daripada ayat yang pertama sampai ke ayat ke-10. Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita melalui hikmatnya apa yang berlaku dalam sirah Nabi SAW, menggambarkan antaranya kesungguhan Nabi, usaha yang berterusan daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan ilmu dan dakwah serta risalah Islam ini kepada seramai mungkin, kepada semua jenis manusia, termasuk kepada orang yang berpengaruh pada masa itu, pembesar-pembesar Quraisy. Tetapi apa yang berlaku adalah hikmah Allah Ta'ala untuk mengajar kita sebenarnya macam mana untuk kita menilai seseorang, macam mana untuk kita menghormati seseorang. Islam mengajar kita apabila kita berurusan dengan manusia, asasnya sama semua manusia di sisi Allah Subhanahu Taala. Apabila sebut je manusia, asasnya dia adalah insan ataupun makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu Taala. Tanpa mengira pangkat, tanpa mengira kedudukan, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira bahasa dan budaya, termasuk tanpa mengira agama sebenarnya pada asasnya. Apabila sebut je manusia, kita kena hormat dia. Kerana dia adalah makhluk yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau dia sesama Islam. Sama ada dia adalah kaum kerabat kita ke, sama ada kita kenal ataupun tidak kenal. Tapi kalau dia seorang Muslim, seorang mukmin, lagi-lagilah kita kena beri penghormatan. Itu sebenarnya. Dalam kisah ni, dalam surah ni menggambarkan macam mana kerana kesungguhan Nabi SAW untuk memberi hidayah, mempengaruhi pembesar Quraisy pada masa itu sehingga
Nabi kita panggil tak boleh nak layan kedatangan seorang Muslim, seorang hamba Allah yang biasa, yang buta, tetapi yang datang kepada Nabi betul-betul untuk mendapat hidayah, untuk mendapat ilmu, untuk mendapat nasihat, tazkirah daripada Nabi. Jadi Nabi tak boleh nak fokus sehingga Nabi ni abasa masa muka. Jadi nak gambarkan kepada kita Allah Ta'ala tegur Nabi, kalla innaha tazkirah. Jadi tak boleh nak masa muka. Jadi ayat ni beri gambaran isu ini perlu diberi perhatian yang serius oleh kita orang Islam, khususnya para pendakwah. Isu nak masa muka, isu nak pilih bulu. Kalla innaha tazkirah. Dia lebih kurang sama dengan ayat kalau kita perhati dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita atas dunia ni, dalam semua perkara, asas utamanya kita kena banyak sabar. Apatah lagi dalam kita menyampaikan ilmu dan menyampaikan dakwah, kita kena banyak sabar. Dan kita kena bersama dengan orang Islam ni. Yang mana orang Islam ni asasnya dia pagi petang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kita ni terpengaruh dengan orang yang kehidupan dia hanya mengharapkan kehidupan ataupun perhiasan dunia semata-mata. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hati-hati mereka telah lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaba'a hawa. Ramai manusia ni hidup atas dunia ni mengikut hawa nafsu dia. Wa kana amruhu furta. Jadi kehidupan mereka, urusan kehidupan mereka ni telah kita panggil tersasar jauh lah daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam ayat ni kalla innaha tazkirah. Allah Ta'ala tegur Nabi, dia juga memberi makna penting untuk kita ambil perhatian yang serius. Jadi kalau Nabi SAW sedia menerima teguran, sedia menerima tazkirah, maka siapakah kita? Kalau setahu Nabi pun kita kata, ya dengan hikmat Allah Ta'ala, apa yang berlaku tu menggambarkan Allah juga nak kepada kita ni, walaupun kita rasa ni kita ni hebat kerana kita ada pangkat, kerana kita ada duit banyak, kerana kita punya jawatan yang tinggi, kerana kita ada jawatan yang orang bagi, yang seolahnya dihormati oleh manusia, dengan jawatan yang pelbagai lah dalam apa saja bidang. Jadi kalau setara Nabi boleh menerima pandangan, boleh menerima nasihat tazkirah, jadi kita fikir kita ni setara mana sangat, walaupun hebat. Jadi Islam ni dia nak ajar kita perlu kita terima nasihat, perlu kita terima tazkirah, perlu kita terima teguran, pandangan orang lain, walaupun kita ni kita rasa kita ni orang hebat, kita ni orang alim, kita ni orang yang dah lama, contohnya dalam perjuangan, contohnya kita ni orang yang berpangkat, orang yang berpengaruh. Maknanya dalam semua keadaan, dalam apa saja situasi, sebenarnya kita perlu mengikut akhlak mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, daripada peristiwa ni juga kita tak boleh nak pandang lekeh pada orang lain, terutamanya orang lemah pada pandangan kebanyakan manusia. Jadi di sini nampak Islam ni comel. Dia jaga hati manusia semua sekali, terutamanya orang yang susah lah, orang yang miskin.
Jadi Islam ni jaga hati, jaga emosi. Contohnya kalau kita baca dalam surah Al-Ma'un lah yang kita baca sebelum ni. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan seterusnya lah. Dalam masa sama kita juga kena terima, kena yakin bahawasanya setiap kita ni asasnya mulia di sisi Allah SWT. Tak kira siapa. Berpotensi untuk menerima anugerah yang mulia yang di sisi Allah, iaitu hidayah Allah SWT. Sebut je kita manusia, maka kita berpotensi sebenarnya. Sama saja kita ni di sisi Allah SWT. Dalam masa sama juga, dia menggambarkan huduhnya perangai kita manusia ni, apabila kita ada sifat mudah untuk bermasa muka. Tak kira kedudukan mereka. Orang yang ada pangkat ke, orang yang dipanggil tok-tok alim ke, orang yang dipanggil pendakwah ke, orang yang dipanggil orang kaya ke, siapa saja sebenarnya, kalau ada sifat ni, maka perangai dia perangai huduh. Tak kena sikit, masa muka. Tak kena dengan kehendak dia, berpaling muka. Macam-macam lah. Ini kita panggil perangai huduh. Gambaran mulianya manusia, terutamanya Muslim di sisi Allah, tanpa mengira posisi mereka dalam kalangan masyarakat. Tak kira. Sebut je manusia, maka dia ni insan yang mulia. Lebih-lebih lagi kalau dia ni orang Islam. Lagilah kita kena cakna, tak kira kedudukan dia, tak kira macam mana dia, bila sebut je orang Islam, maka dia, kalau Al-Quran tu, Islam tu, dia sebut bersaudara. Jadi apabila bersebut bersaudara agak, ada hak masing-masing lah. Ada hak, ada tanggungjawab. Jadi ini maksud dia. Faman syaa dzakarah. Maka barang siapa yang mahukannya, dapatlah dia mengambil peringatan ini. Kalau siapa-siapa nak tazkirah, siapa-siapa yang nak ilmu, hidayah yang ada dalam Quran ni, dia boleh ambil. Maknanya dia terbuka. Faman syaa dzakarah. Maka bagi sesiapa yang ingin mengambil pengajaran, mengambil iktibar dari nasihat, dari tazkirah, dari pengajaran yang kita boleh ambil daripada Al-Quran, jadi seolahnya macam ahlan wa sahlan. Maknanya terbuka. Tidak terhenti kepada grup tertentu, golongan tertentu, individu tertentu. Semua manusia boleh bersedia, mudah untuk menerima hidayah Allah SWT asasnya, dan segala ilmu dan tazkirah yang ada daripada Al-Quran. Faman syaa dzakarah. Maka barang siapa yang mahukannya, dapatlah dia mengambil peringatan itu. Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tentang bentuk adab melalui wahyu ini. Macam mana keperluan kita, kepentingan kita untuk menghormati al-fuqara wal masakin. Terutamanya orang fakir miskin, orang yang susah, orang yang memerlukan. Dan ini ditunjuk oleh Nabi SAW. Sebab itulah mengikut sirahnya, apabila turunnya ayat ini, setiap kali Nabi berjumpa dengan khususnya Abdullah ibn Maktum, Nabi akan memuliakan dia. Itu gambaran supaya kita juga ambil iktibar. Apatah lagi orang Islam, asasnya seluruh manusia perlu kita beri perhatian, kita beri penghormatan. Sebab benda ni seolah satu ilmu, satu pengajaran yang telah sempurna dan ada di Lauh Mahfuz lagi, yang dijaga oleh para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Islam ini datang dengan hidayah. Islam ini terbina dengan ilmu, dengan hujah. Islam ini adalah satu sistem yang cukup sempurna, kita kata. Memenuhi segala keperluan manusia, zahir dan batin sebenarnya. Islam ini adalah agama yang mulia, memenuhi segala keperluan kehidupan manusia, zahir dan batin.
Dia memenuhi keperluan jasad, dia memenuhi keperluan akal, keperluan jiwa, keperluan emosi manusia dan memenuhi keperluan fitrah manusia sebenarnya. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Tazkirah ni di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bentuk ilmu, bentuk tazkirah ni sebenarnya benda yang tetap ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat suci Al-Quran khususnya yang mengandungi ilmu, mengandungi hidayah dan hikmat yang pelbagai. Semuanya ada dalam Al-Quran yang mulia. Marfu'atin mutahharah. Yang ditinggikan dan disucikan. Jadi ilmu yang ada dalam Quran ni, yang mana Quran itu sendiri marfu'ah, yang ditinggikan. Tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati dalam surah An-Nisa ayat yang ke-82 ada sebut, afala yatadabbaruna al-Quran. Kamu tak perhati ke? Kamu tak tadabbur ke Al-Quran ni? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran ni mari daripada selain daripada Allah, ciptaan makhluk contohnya, tentulah akan berlaku pertentangan yang jelas, yang besar. Tetapi kerana Al-Quran ini, ilmu ini, hidayah ini mari daripada Allah Ta'ala, maka sebenarnya dia melengkapi antara satu sama lain. Dan cukup sesuai untuk kita manusia ni. Dan memang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni sebenarnya untuk panduan hidup kita semua. Sebab itulah disebut marfu'ah, mutahharah. Dan dia begitu bersih, begitu suci. Tidak ada sebarang campur tangan daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penambahan, tidak ada kekurangan. Al-Quran ni kita tahu cukup sempurna dan cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bi aidi safarah. Dan dia ni di tangan para utusan daripada malaikat. Maknanya malaikat yang menjadi perantara dengan hikmat kehendak Allah SWT untuk menyampaikan ayat-ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramin bararah. Yang mana malaikat ni juga mulia. Kita tengok kemuliaan tu tinggi nilai dia. Jadi kalau kita nak jadi insan, manusia, seorang Muslim yang mulia di sisi Allah, maka kita kena ikutlah segala arahan, segala kehendak, segala perintah, segala tazkirah daripada Allah Subhanahu Taala. Kerana Allah ni maha mulia. Dia jadi makhluk-makhluk pun mulia, termasuk para malaikat kiram, malaikat yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW pun insan yang mulia. Al-Quran ni begitu mulia sehingga dia diturunkan pada saat, pada waktu, pada malam, pada masa yang begitu mulia di sisi Allah SWT. Kiramin bararah, yang mulia dan berbakti. Bararah dia juga boleh memberi makna berbakti. Maknanya kalau malaikat ni macam mana? La ya'sunallaha ma amarahum. Tak pernah engkar, tak pernah maksiat perintah Allah SWT. Apa saja yang diarah oleh Allah SWT, maka dia ikut sepenuhnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat, dia laksana apa saja yang diarah oleh Allah SWT. Ini antara faktor kemuliaan makhluk Allah SWT, antaranya malaikat. Maknanya kiramin bararah. Jadi kalau kita sendiri pun, kita nak mulia, maknanya kita kena ejah, kita kena ikhtiar lah. Supaya kita mudah untuk ikuti segala arahan, perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sini juga kita boleh ambil pengajaran. Kalau kita nak mulia,
Kalau kita nak masuk dalam golongan yang bararah, yang abrar kita panggil, maka kita kena ikutlah. Kita kena ikhtiar untuk jadi orang yang berhati mulia, yang mudah untuk memuliakan manusia, makhluk Allah SWT, dan kita kena ada unsur sifat berbakti, suka berbakti, dan kita perlu ada berakhlak, seorang yang berakhlak. Sebab Nabi SAW dia ada sebut, bersabda, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Orang yang boleh baca Al-Quran, boleh memahami Al-Quran dengan baik, dia boleh hayati tuntutan Al-Quran, dan dia beramal, dan dia sebar sebenarnya ilmu manfaat yang ada ni kepada seluruh makhluk Allah SWT, dalam keadaan wahwa mahirun bihi, dia mahir, dia menguasai, maka kedudukan dia, kemuliaan dia ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia bersama dengan makhluk yang mulia di sisi Allah SWT, termasuk malaikat. Walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang yang berikhtiar untuk belajar, untuk baca Al-Quran ni dalam keadaan dia susah. Setengah hadis sebut dalam keadaan wahwa yatata'ta'. Dalam keadaan orang Kelantan panggil dalam keadaan kokak-kokak. Maknanya susah nak belajar Al-Quran, nak baca Quran tu, tapi dia ikhtiar juga sebab dia nak meraih, dia nak merebut kemuliaan ini di sisi Allah SWT. Nabi kata lahu ajran, bagi dia pahala berganda. Maknanya alhamdulillah bagi orang yang dah boleh baca Al-Quran, boleh faham Al-Quran, kepentingan untuk dia hayati, dia beramal dengan segala tuntutan Al-Quran, maka dia mulia dan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Bagi orang yang baru ada kesedaran, contohnya baru dapat hidayah, baru rasa kepentingan, tetap akan mulia juga di sisi Allah SWT, termasuk ketika dia mana dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Walaupun mungkin kita ni dah tua dah, mungkin kita ni susahnya nak belajar, nak baca Al-Quran, tetapi kerana ada usaha daripada kita untuk meraih kemuliaan ini, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang berganda. Yang pentingnya unsur bararah tadi, unsur abrar, unsur berbakti. Jadi berbakti ini terlalu luas makna dia, skop dia, termasuk kita berbakti pada diri kita sendiri untuk menjadi insan yang mulia, yang cukup syarat untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Taala firman ayat yang ke-17, qutilal insan ma akfarah. Celakalah manusia yang engkar. Maknanya berat sikitlah ayat ni. Qutilal insan ni, kalau orang Kelantan dia panggil mati bunuh. Mati bunuhlah manusia. Qutilal insan, mati bunuhlah manusia. Celakalah manusia. Manusia yang mana? Manusia yang engkar. Ma akfarah. Alangkah kufurnya dia. Manusia ni pesen dia, kalau tak ikut pengajaran daripada Allah Ta'ala, maka dia jadi insan makhluk yang hina, yang derhaka di sisi Allah Subhanahu Taala, yang tak boleh nak menerima tazkirah, tak boleh nak terima hidayat daripada Al-Quran, tak boleh nak ubah, kita panggil perangai-perangai huduh, termasuk mudah bermasa muka kepada orang yang tak memenuhi selera dia. Jadi ayat ni satu ayat, kita panggil satu istilah, satu kalimah yang menggambarkan teruknya manusia, hinanya manusia, bodohnya manusia yang berfikiran, termasuk yang berakhlak, yang bersifat jenis suka mudah bermasa muka. Qutilal insan ma akfarah. Ma akfarah ni alangkah kufurnya dia, alangkah teruknya cara fikir dia, cara faham dia, cara bertindak dia.
Khususnya orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Orang yang tak boleh nak menerima bahawasanya kewujudan dia atas dunia ni sepenuhnya mari daripada masyiah, kehendak, ketentuan penciptaan daripada Allah SWT. Artinya akfarah ni teruk benar. Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal insan la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia ni dia terlalu zalim termasuk pada diri dia sendiri dan dia bersifat kufur. Tidak mudah, tak ingin bersyukur kepada Allah SWT. Mudah sangat dia nak langgar perintah Allah SWT. Jadi akfarah dia memberi makna huduhnya perangai manusia ini. Akfarah juga dia memberi makna apa faktor sebenarnya, apa sebab manusia ni mudah nak engkar dan kufur kepada Allah SWT. Apa yang menyebabkan manusia ni kufur kepada Allah? Tak cukup sempurna ke penciptaan Allah Ta'ala kepada kita? Tak cukup ke nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita? Orang panggil tak cukup kasih sayang ke? Yang Allah Ta'ala tumpahkan kasih sayang dia kepada kita manusia khususnya dan kepada seluruh makhluk. Sehingga Allah Ta'ala takbirkan ayat Al-Quran, antara hikmah Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk curah kasih sayang dia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada tujuan utama Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad SAW melainkan untuk curahkan, untuk takbirkan, untuk tunjukkan kepada makhluk, khususnya kepada manusia ni betapa Allah Ta'ala ni penuh dengan kasih sayang dia. Sehingga kasih sayang rahmat dia ni dia takbirkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berterusan kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada semua manusia. Terutamanya semasa dia hidup atas dunia ini. Semua sekali, tak kira siapa. Yang pentingnya dia ni makhluk Allah Ta'ala. Yang pentingnya dia ni manusia, maka Allah Ta'ala curahkan kasih sayang dia dalam pelbagai bentuk. Dengan kehidupannya, dengan kenikmatan yang pelbagai, kesihatannya, kesempurnaan penciptaannya, boleh merasai nikmat makan, minum, boleh melihat segala pemandangan yang indah, boleh dengar segala suara kemerduan, semua sekali. Boleh merasai, boleh menjiwai, semua sekali. Jadi tak cukup lagi ke kasih sayang seolahnya. Akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan manusia ni? Dia kena tahu sebenarnya. Allah Ta'ala acak kali, kalau kita agak ungkit lah. Ungkit, hey manusia, mu ni siapa yang buat? Kalau Kelantan gitulah. Hai manusia, cuba kamu cek asal-usul kamu ni. Min ayyi syai'in khalaqah. Adakah mu ni ada makhluk lain yang buat? Bukan aku yang buat. Sebenarnya mu kena percaya, mu kena terima hakikat akulah Allah Ta'ala yang buat mu. Dan kamu kena tahu bahawasanya aku buat mu ni daripada apa. Yang kamu ni orang panggil gedebel sangat, kufur sangat, perangai huduh sangat, mudah sangat buat tunjuk perangai huduh tu kepada sesama makhluk Allah SWT. Adakah mu ni seolahnya Allah cipta kamu daripada buluh betung ke? Rasa nak hebat sangat? Ataupun daripada buih lauk ke, ataupun daripada mah ke? Tak ada. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfah. Kamu ni Allah Ta'ala kata, aku jadikan kamu daripada setitis mani je. Min nutfatin khalaqahu. Aku yang menciptamu berasal daripada setitis air mani. Maknanya ni hak sebenarnya asal usulmu. Hebat secara mana mu atas dunia sekarang ni. Berpangkat, berpengaruh, berharta, berkedudukan lah apa semua sekali, tapi asalnya sama je. Apabila sebut je manusia, hak paling atas pada pandangan manusia, hak paling rendah pada pandangan manusia, semua sekali min nutfah. Daripada setitis air maninya hina. Jadi, tujuan Allah Ta'ala sebut macam tu bukan bermaksud nak hina kita manusia.
Tapi nak suruh kita ni ingat asal-usul kita. Jadi asal-usul kita ni asalnya daripada tak ada. Kemudian Allah Ta'ala yang Maha Esa satu-satunya zat pencipta yang mencipta. Allah Ta'ala apabila cipta kita ni bukan cipta daripada bahan-bahan yang begitu hebat, yang begitu mulia, yang begitu bernilai. Asalnya daripada air mani je. Jadi sebab itulah orang panggil kita ni jangan mangok. Kita ni jangan takabur. Kita ni jangan sombong apabila kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Min nutfatin khalaqahu, dia cipta faqaddarah. Dan dia tentukan macam mana peringkat-peringkat penciptaan faqaddarah. Peringkat-peringkat kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala terhadap kita. Faqaddarah, dia juga memberi makna peringkat-peringkat ciptaan anggota tubuh badan kita ni. Dengan kulitnya, dengan organnya, dengan sendinya, dengan sarafnya, dengan darahnya, macam-macam lah. Sebagaimana kita tahu. Semua tu masuk dalam faqaddarah. Alladhi khalaq. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladhi khalaqa fasawwa. Dalam ayat surah Al-Kahf ayat yang ke-37 disebut, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Mu nak kufur ke kepada Allah yang mencipta kamu ni daripada tanah. Maknanya daripada asal yang hina, thumma min nutfah, kemudian daripada tanah, mana hasil daripada kita makan, kita minum, adanya air mani, thumma sawwaka rajula. Akhirnya kamu menjadi makhluk orang yang sempurna. Jadi kita kena ingatlah faqaddarah ni, segala anggota, segala sendi, segala saraf, segala sel-sel ni, semua sekali Allah Ta'ala yang cipta dengan begitu sempurna. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan surah Al-Furqan ayat yang kedua. Allah cipta, kemudian Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kita tengok dengan tepat. Hatta asasnya secara umumnya penciptaan kita ni, tangan semua ada 2 belah, semua ada 5 jari, semua sama ukuran dia. Kaki juga begitu dan penuh dengan keseimbangan. Tuhan Allah Ta'ala ni telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian dia memberinya petunjuk. Qala fama rabbukuma, qala famar rabbukuma ya Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Sebab itulah ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut thumma as-sabila yassarah. Apabila Allah Ta'ala yang cipta kita manusia ni khususnya, dia juga memberi jalan kepada kita. Dia permudahkan kepada kita untuk pilih mengikut pilihan kita. Itu orang panggil hurriyatul ikhtiyar. Kebebasan memilih. Nak rayak mulianya Allah SWT, dia muliakan penciptaan dia. Thumma as-sabila yassarah, dia juga memberi makna, kemudian Allah Ta'ala memudahkan kelahiran antara maknanya. Nak lahir, nak cipta daripada tak ada, duduk dalam perut mak kita 9 bulan. Kemudian bila cukup masanya nak keluar daripada perut mak kita ke dunia ni, dipermudahkan urusan. Jangan-jangan sekali hak payah tu, ada faktor-faktor lain lah. Tetapi secara mudahnya kita tengok, cuma proses tu letih lah bagi seorang mak yang menunjuk kita baik mungkin. Dari dalam masa yang sama, dia memberi makna thumma as-sabila yassarah. Allah Ta'ala permudahkan kelahiran kita manusia ni sebagai persediaan untuk menjalani jalan yang benar ataupun jalan yang sesat mengikut pilihan manusia. Itu thumma as-sabila yassarah. Sebagaimana ayat dalam surah Al-Balad ada sebut wahadainahun najdain. Kemudian Allah Ta'ala lorongkan kepada manusia ni 2 pilihan. Sama ada dia nak pilih jalan baik ataupun dia nak pilih jalan jalan yang jahat.
Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kemudian Allah Ta'ala permudah kehidupan manusia ni untuk dia memilih antaranya, sama ada dia nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur ataupun nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang kufur. Sebab itulah Allah Ta'ala tanya, ma akfarah, apa jahat sangat peranganmu ni manusia, kufur kepada aku, sedangkan akulah yang beri segala-galanya kepada kamu. Dan apabila sampai masanya, thumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah Ta'ala juga apabila sampai masanya dia mematikannya lalu menguburkannya. Thumma amatahu. Apabila sampai ajal, tak kira manusia setahu mana. Kita ni masih hidup, mana kita boleh tengoklah sejarah manusia sebelum ni yang telah meninggal dunia. Keadaan manusia yang meninggal dunia, cara dia meninggal dunia, tempat dia meninggal dunia, masa dia meninggal dunia, semua sekali apabila tiba ajalnya. Apabila kadang-kadang orang mati ni sudah bertahun-tahun, kadang-kadang puluh-puluh tahun dia sakit, baru dia mati. Ada orang yang dalam keadaan segar bugar kita panggil, dalam keadaan sihat wal afiat, tiba-tiba mati. Mati dalam keadaan dia tak ada orang kenal. Mati dalam keadaan seluruh dunia kenal dia. Apabila tiba masa dia, ajal dia, amatahu. Apabila sampai ajal dia, amatahu bi ajalih. Dengan tiba ajal dia. Kita tahu ayat Quran kita biasa baca, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ni, setiap daripada kita ni, semua akan merasai kematian. Merasai kematian. Dari satu sudut, merasai kematian ni, maknanya mati ni satu makhluk Allah Ta'ala. Semua akan lalui proses. Dia akan merasai mati ni semasa dia hidup atas dunia. Ertinya kematian ni bukan penamat segala-galanya. Tetapi dia adalah proses dalam kehidupan sebelum kita berjumpa dengan Allah SWT. Inna ajalallah idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Kalau mu nak tahu ke ajal setiap makhluk Allah Ta'ala ni apabila sampai, dia tak boleh ditangguh sikit pun walaupun sesaat. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila tiba ajal, maka manusia tak boleh nak tangguh walaupun sesaat. Baik, fa aqbarah thumma amatahu fa aqbarah. Apabila mati, semua sekali akan masuk kubur lah. Dari satu sudut kita boleh faham di sini betapa Islam ni mulia. Betapa Islam ni penuh dengan keindahan. Hatta orang yang telah mati, tengok Islam, cara Islam urus kehidupan ni. Hatta orang dah mati pun tak ada nyawa dah, tapi Islam ni tetap memuliakan mayat tersebut, jenazah tersebut. Maknanya kita kena mandikan dia, bersihkan dia setakat kemampuan kita kena kafan dia, kemudian ada solat jenazah pula. Lepas tu cara kita kuburkan dia, itu dia memberi maksud fa'akbarah. Dan gambaran betapa Islam ini penuh dengan keindahan. Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian jika Allah Ta'ala kehendaki, dan inilah yang dia sebut pun, ansyarah, maka dia akan bangkitkan kita ni semula. Tak kira zaman Nabi Adam, siapa ke zaman sekarang ni, siapa ke nak tiba hari kiamat tu, hak mana mati, apabila tiba masanya, ansyarah, Allah Ta'ala akan bangkitkan semula. Ansyarah ni maknanya al-insyar, al-ihya ba'dal maut. Allah Ta'ala akan hidupkan semula selepas pada mati. Bila? Fil waqt al-murad lillah. Pada masa, pada waktu yang ditentukan, yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sebagaimana ayat dalam surah Al-Mutaffifin, ayat yang kena, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari manusia ni bangun belaka, bangkit belaka menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yaqumu ni, qama yaqumu, nak cerita satu kalimah yang memberi makna yang cukup penting. Sebagaimana pentingnya solat, contohnya ada kalimah
qama dulu sebelum tunai solat. Sebelum solat. Sebelum kita sembahyang ni, maknanya kita kena dirikan sembahyang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana pentingnya sembahyang tu, kita kena cakna sebab dia beri kesan besar. Sama ada di sudut pahala, sama ada di sudut risiko dia. Begitu juga kebangkitan hari kiamat ni penting di sisi Allah SWT. Jadi apa saja yang penting di sisi Allah, kita kena ambil penting, kita kena pandang serius. Termasuk ansyarah, dibangkitkan semula, dihidupkan semula apabila tiba sampai masanya. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Dalam ayat ni juga Allah Ta'ala mula dengan kalimah kalla. Hak sebenarnya kadang-kadang kita manusia ni, kalau kita perhati, antara faktor manusia kufur, tidak bersyukur kepada Allah, kerana apa? Kerana antara faktornya dia rasa semua ni adalah kerana dia. Kerana Allah Ta'ala telah muliakan dia. Walaupun sebenarnya dia antara makhluk perosak. Contohnya di atas muka bumi ni. Tapi kerana dia tidak sedar. Dia rasa dia dah buat yang terbaik. Dan dia tak nak dengar dah tazkirah, peringatan daripada orang lain. Sehingga dia rasa dia ni adalah makhluk manusia yang telah ikut sepenuh apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dan dia akan dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga Allah Ta'ala kata, kalla, mu jangan fikir macam tu. Sebenarnya yang Allah Ta'ala nak supaya mu ni mikir, mu ni ambil tazkirah, jangan kufur, jangan tidak syukur terhadap segala nikmat Allah SWT. Jangan rasa selesa dengan kehidupan atas dunia ni. Jangan kita rasa Allah Ta'ala dah redha dengan kita. Jangan kita rasa kita ni dah ikut semua arahan-arahan Allah SWT. Itu antara makna kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan begitu. Sebab manusia ni belum melaksanakan apa yang Allah perintah kepadanya. Hak semoleknya kita kena rasa begitu. Walaupun pada asasnya kita dah ikhtiar untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tinggal apa yang dia larang. Buat apa yang dia suruh. Tapi dalam masa sama kita kena rasa sebenarnya banyak lagi ni. Kita tak ikut perintah Allah Ta'ala. Sebenarnya banyak lagi perangai-perangai tak comel yang ada pada kita. Termasuk basar tadilah. Termasuk kita ni mudah sangat nak bermasam muka. Nak paling muka. Sampai pekat tak nak bersalam ke. Sampai pekat tak nak senyum ke. Sedangkan antara akhlak yang mulia kita jumpa saudara kita ni. Saudara kita di sisi Islam ni bukan kita yang tentukan. Kita kena ingat. Yang tentukan saudara kita ni Allah Ta'ala. Kalau kita yang tentukan, sebab tu mudah. Dengan orang ni kita nak manis muka. Dengan orang ni kita nak masam muka. Terlalu mudah. Sedangkan akhlak aja, walau antalqa akhaka biwajhin talikin atau talqin. Walaupun sekadar kita jumpa dengan saing kita, dengan orang Islam ni secara umumnya dengan manusia, kita manis muka, nak menggambarkan akhlak yang mulia. Itu nak menunjukkan kepada kita sebenarnya Allah Ta'ala kata kalla lamma yaqdi ma amara. Apatah lagi orang yang kufur, apatah lagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Sebab itulah ada ayat dalam surah Fussilat, surah Fussilat ayat yang ke-50. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadza li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Tabiat manusia ni apabila dia ditimpa kesusahan, kemudian kesusahan tu hilang daripada dia, Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan, dengan rahmat dia, dengan kesihatan ke, dengan kekayaan ke, dengan apa ke. Dia kata ni semua sekali ni hak aku. Kerana aku. Mari daripada aku. Sebagaimana Qarun lah. Itu contoh. Dan wama azunnu sa'ata qa'imah. Dia sampai ke satu tahap, dia fikir kehidupan dia ni akan berterusan atas dunia. Seolah-olah dia ni tidak mati.
Khimat ni tak ada seolah. Kiamat ni tidak ada. Dan dia akan berfikiran, berpandangan wala irruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Bahkan dia kata kalaulah dia dikembalikan kepada Allah selepas pada kematian dihidupkan semula, dia yakin sepenuh dia akan dimuliakan oleh Allah SWT. Akan diberi balasan-balasan yang baik. Seolah akan diberi syurga dengan begitu mudah. Maknanya dia boleh menentukan dia ni akan dapat syurga. Seolah macam tu lah. Jadi Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran ni ada perangai manusia hak jenis ni. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Orang yang kufur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, orang yang terlalu banyak perangai-perangai huduh dalam kehidupan dia, dalam jiwa dia ni, orang macam ni Allah Ta'ala akan humban. Allah Ta'ala akan rasai azab yang pedih di sisi Allah SWT. Sebab itulah apabila kita baca ayat ni, kita kena tuju dulu kepada diri kita. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sebenarnya banyak lagi benda yang kita tidak buat. Banyak lagi akhlak-akhlak uduh yang ada dalam hati kita sebenarnya. Banyak lagi akhlak-akhlak yang mulia yang kita tidak hayati sebenarnya. Jarang-jarang sekali mungkin. Tapi yang penting adalah kita nak dia ni mustamir. Dia ni berterusan, satu-satu akhlak. Contohnya kita ni jenis pemaaf ke contohnya. Dalam setiap keadaan, sebaik mungkin kita memaafkan. Kerana dia terlalu besar ganjaran dia di sisi Allah SWT. Contohnya sabar. Kita nak sabar ni, kita boleh menjiwai. Dia seolahnya dah jadi darah daging kita. Apa saja musibah yang menimpa pada kita, ujian yang menimpa kepada kita, start tu sabar selalu. Contohnya. Dan dia berterusan. Jadi ayat ni juga dia menjadi tazkirah kepada kita. Sebenarnya masih banyak arahan Allah kefarduan. Contohnya rukun-rukun iman. Contohnya sejauh mana kita ni betul-betul yakin dan kita hayati tuntutan rukun-rukun iman. Sejauh mana kita hayati, kita fahami, kita laksana tuntutan rukun-rukun Islam sebenarnya. Itu sebagai contoh. Melalui ayat ni, dia mengajarkan kepada kita tentang sejauh mana kita telah laksanakan hak kita. Sama ada kita nak dapat hak, sama ada kita nak beri hak orang. Sejauh mana kita telah laksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah SWT. Tanggungjawab kita sesama makhluk. Tanggungjawab kita dengan alam semesta contohnya. Ataupun kita ni jenis makhluk perosak. Contohnya terhadap alam semesta. Kalau kita tebal balak contohnya, kita tebal habis licin. Dan kita tidak jaga, kita tidak ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kalau kita jenis buang sampah contohnya tak kira tepat. Dalam hutan pun kita buang, dalam sungai pun yang menjadi sumber kehidupan kepada seluruh makhluk sebenarnya, kita termasuk orang yang menguturi sebenarnya. Ini termasuk perangai huduh sebenarnya. Maknanya masih banyak hak-hak kita dengan makhluk ni kita tidak laksana. Sejauh mana kita telah laksana hak kita, tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dengan sesama Muslim yang lain. Tanggungjawab kita dengan non-Muslim contohnya. Tanggungjawab kita dengan kaum kerabat, keluarga kita. Dengan keluarga kita sendiri contohnya. Sejauh mana kita laksana tanggungjawab kita sebagai seorang suami, tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, kita tanggungjawab kita terhadap didikan, terhadap anak-anak kita. Sejauh mana kita buat sebenarnya. Jadi ini pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Baik, seterusnya. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. Maka salah satu cara manusia untuk sedar kehidupan dia, maka hendaklah manusia ni perhati makanan dia, hak dia duk makan tu. Sumber ni mari daripada mana? Macam mana Allah Ta'ala cipta makanan ni? Sama ada dia boleh makan selalu ke, macam contohnya buah-buahan. Masak je boleh makan selalu. Tak perlu proses. Hanya kita kata perlu basuh biar nampak bersih. Banyak buah-buah.
buah apple ke, buah tamar ke, tak perlu proses, ambil, siap, makan selalu. Falyanzuril insan ila ta'amih. Penciptaan Allah terhadap makanan. Kita tengok, dan tengok ni falyanzur, perhati tengok ni bukan sekadar tengok kata comel dak. Dia tengok, gambarkan halusnya, seninya penciptaan Allah Taala, comelnya kalau dia jenis comel, sedapnya kalau jenis rasa, termasuk daripada sudut warna. Selain daripada tu, kita juga kena tengok falyanzur ni, kena tengok dengan penuh penelitian. Tengok dengan penuh kajian. Sehingga orang yang kaji, orang yang ada ilmu dalam bab ni, sehingga contohnya biji-biji benih ni yang Allah Ta'ala cipta, maknanya dia boleh reka, boleh cipta, boleh ubah suai sehingga sesuai setiap benih tu dengan cuaca, dengan jenis tanah, macam mana nak tingkat pengeluaran buah-buahan tu contohnya. Jadi ini maksud Allah Ta'ala falyanzur. Jadi orang yang terlibat dalam bidang ni maknanya pahala dia terlalu besar lah, sebab dia memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tahu bahawasanya maksud tengok di sini juga dia memberi makna makanan ini sebenarnya adalah sumber tenaga, sumber kehidupan kepada manusia. Anna sababnal ma'a sabba, macam mana kami telah mencurahkan air yang melimpah ruah, tentunya daripada langit. Ini pun penting juga. Kalau tanpa air, walaupun semua ada, tapi kalau Allah Ta'ala kata air, muat sendiri lah. Macam mana agaknya? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Macam mana keadaan kamu? Macam mana kamu boleh fikir? Macam mana kamu boleh lihat? Kalau sekiranya aku ni, Allah Ta'ala kata, aku keringkan sumber air. Tengok dalam sungai air tak ada. Tengok dalam telaga air tak ada. Sumber air tak ada. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapakah yang boleh mendatangkan air yang menjadi sumber kehidupan, yang menghidupkan segala yang hidup ni. Maknanya, anna sababnal ma'a sabba. Kita kena terima hakikat Allah Ta'ala lah yang mencipta air, dialah yang mencurahkan air, menurunkan air hujan daripada langit, dan semua berkaitan dengan kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Semua hidup ni ada kaitan rapat dengan ciptaan Allah terhadap air. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi tanah ni, bumi ni Allah Ta'ala buat sesuai untuk manusia membaja, untuk manusia gali, untuk manusia tanam biji-bijian, benih-benih, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan untuk keperluan manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu Taala. Dan macam mana kesesuaian antara tanah dengan air, antara tanah dengan air. Ada tempat-tempat air itu bertakung, ada tempat-tempat air itu mengalir, ada tempat-tempat air itu dia boleh menyerap untuk memudahkan proses, termasuk untuk tanam-tanaman. Fa'ambatna fiha habba, fa'ambatna fiha habba. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, semua sekali untuk keperluan kita manusia dan seluruh makhluk. Wa 'inaban wa qadba, dan anggur serta sayur-sayuran. Inab ni antara buah-buahan makanan untuk kita manusia adalah buah anggur. Wa qadban, segala semua jenis pokok-pokok. Ada yang kata qadban ni pokok-pokok yang tumbuh, yang kita boleh ambil secara berkala. Kita boleh ambil daripada dia, kemudian dia tumbuh, sama ada pokok yang berbuah ataupun tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang tumbuh kita ambil. Kita ambil dia punya pucuk dia contohnya, kemudian dia tumbuh balik, kita boleh ambil semula. Itu wa'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla. Dan juga daripada tanah, daripada air penciptaan Allah Ta'ala, pokok zaitun, buah zaitun, buah kurma, itu sebagai contoh. Zaitun ni gambaran, maknanya walaupun dia rasa dia punya pahit,
tetapi dia cukup berkhasiat daripada buah zaitun. Kita berperanan untuk menghasilkan minyak, penting untuk kehidupan kita. Begitu juga kurma, rasa dia manis, dia gambaran, maknanya jenis buah yang maknanya kita boleh makan selalu, contohnya. Wa hadaiqa ghulba, dan begitu juga Allah Ta'ala yang cipta, yang beri kepada manusia ni kebun-kebun yang subur, yang subur. Wa hadaiqa ghulba, termasuk pokok-pokok yang besar, sama ada yang boleh menghasilkan buah, ataupun ghulban ni juga yang memberi gambaran pokok-pokok yang besar yang boleh kita ambil manfaat, sama ada daripada daun dia, sama ada daripada pokok dia, daripada akar dia, bahkan pokok tu sendiri menjadi manfaat untuk tempat kita berteduh ke, contohnya. Wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba, dan juga daripada situ Allah Ta'ala tumbuhkan, lahirkan, keluarkan buah-buahan serta rumput. Buah-buahan ni asasnya untuk kita manusia dan juga sebahagian binatang. Wa abba, sebahagian Tok Alim kata, maknanya jenis-jenis pokok, jenis-jenis rumput, tumbuh-tumbuhan untuk binatang. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua tu Allah Ta'ala cipta untuk kesenangan kita, untuk kemudahan kita, dan juga untuk binatang ternakan. Fa'idha ja'atis sakhah. Akhirnya, apabila tiba masanya, dan ini juga satu pengajaran yang cukup bernilai, berharga untuk kita. Kita kadang-kadang ralik dengan dunia sebagaimana biasa kita dengar, ad-dunya taghurru wa tadurru wa tamurru. Dunia ni pesen dia jenis mempersonakan. Orang boleh terpedaya dengan dunia. Dan dunia ni sebenarnya secara umumnya dia mendatangkan mudarat. Contohnya, kita sedap makan setara mana pun kadang-kadang dengan sebab tu boleh jadi penyakit, tak boleh nak nyawa lah, sekot sebab, curah perut lah, akhir sekali boleh bawa pada mati. Dan dunia ni tamur, dia berlalu. Dia tidak pernah berhenti. Satu saat pun tak pernah berhenti. Dia berlalu, akhir sekali kita sendiri manusia akan kiamat, mati, dunia juga akan kiamat. Itu maksud. Fa'idha ja'atis sakhah, maka apabila datanglah suara yang memekakkan. Salah satu bentuk kiamat ni, tanda-tanda dia ialah suara yang begitu kuat yang menyebabkan telinga kita ni boleh tuli dan menyebabkan semua akan boleh mati belaka. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari yang pada masa tu manusia ni lari daripada saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Masa kita hidup sekarang ni, kita boleh berapat dengan orang ni, kita boleh berapat dengan orang yang kita suka, apa semua sekali. Tapi bila mari kiamat, semua pakat tak cara belaka. Tak ada nak cara. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih. Begitu juga dengan orang yang paling kita sayang. Oleh mak kita, ayah kita, cik kita, bonda kita, ayahanda kita, semua sekali masing-masing tak ada nak cara. Wa sahibatihi wa bani. Begitu juga isteri dan anak-anak kita pada masa tu, apabila mari hari kiamat. Sebab apa? Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sebab pada masa tu setiap orang daripada kita, daripada mereka ni mempunyai urusan yang tidak berhenti. Maknanya masing-masing fikir macam mana nak selamat diri kita ni. Jadi tak ada nak fikir tentang orang lain. Termasuk orang yang paling rapat dengan kita, orang yang paling kita sayang apabila tibanya hari kiamat. Kalau kita nak curahkan kasih sayang sekarang ni, masa kita hidup ni, sebelum datangnya hari kiamat. Contohnya, yauma la yughni maulan am maulan syai'a wala hum yunsarun. Dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-41. Iaitu pada hari ketika seseorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman yang lain. Dan mereka tidak akan dapat mendapat pertolongan. Nak beri pertolongan pun tak boleh. Nak dapat pertolongan daripada orang lain pun tak boleh. Sebab itulah gambaran hari kiamat ni digambarkan oleh Nabi SAW. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla.
dibangkitkan, dihimpun manusia di hari kiamat ni dalam keadaan khufas, urah, ghurla, dan keadaan kita panggil tak berpakaian. Selipar pun tak pakai, kasut pun tak pakai, pakaian pun tak ada nak pakai. Ghurla, maknanya ada keadaan kembali kepada asal, tak ada bersunat. Sampai ke Aisyah ni pelik. Dan dia tanya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Kalau macam tu gak, jadi seolah lelaki dan perempuan ni saling duk tengoklah antara satu sama lain. Jadi Nabi kata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin. Tak ada nak tengok. Kalau atas dunia ni, orang badi tengok. Kalau tutup pun nak tengok juga. Tapi atas di akhirat kelak, kerana terlalu sibuk, tak ada nak cara buat tu. Walaupun berkaki ayam, walaupun tak ada pakaian, walaupun orang tak cara. Sebab masing-masing nak macam mana nak fikir, nak selamat diri dia. Wujuhun yawma idzin musfirah. Pada hari perkenaan, pada hari kiamat tu, ada wajah-wajah yang berseri. Wajah-wajah yang berseri. Ini gambaran orang yang beriman, orang yang patuh, orang yang abrar tadilah, bararah. Orang yang banyak berbakti kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan-amalan dia. Dhahikatum mustabshirah, dalam keadaan tertawa dan riang gembira. Kita atas dunia ni antara benda yang kita suka agak, kalau orang kata wajah kita ni berseri-berseri lah. Jadi kita harap benda ni sampai ke akhirat, jangan atas dunia saja. Atas dunia ni antara benda yang kita suka agak, tawa hilai lah. Dhahikah, tertawa. Mustabshirah, riang gembira. Jadi kita harap tawa kita, riang gembira kita atas dunia ni biar sampai ke akhirat. Yang kita takutnya atas dunia ni kita suka sangat. Dalam perjumpaan kita dengan kaum keluarga kita, dengan saing-saing kita dan kerja kita, penuh dengan tawa, riang gembira, apa semua sekali. Tapi hak kita takut benda tu setakat dunia sahaja. Takut sampai akhirat, mu tertawa, mu riang gembira, tawa hilai kamu ni, sehingga kamu lupa kepada aku. Hak sebenarnya Allah Ta'ala kata. Sehingga mu tak jaga semayabah, kamu tak jaga aurat, kamu tak jaga hukum hakam Allah Ta'ala. Riang gembira kamu ni tak kira kamu makan belaka. Hak mana nak makan, tak kira halal haram, tak kira dosa pahala. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan di akhirat kelak ada juga orang yang jenis wajah-wajah dia ni penuh dengan debu, suram. Macam orang masa muka tadilah. Orang masa muka mana tak comel pada dia sebenarnya. Dah lah perangai dia huduh. Orang tengok dia pun masa catung gitu, jadi tak comel lah. Jadi begitu juga di akhirat kelak ada wajah-wajah yang berkeru, macam penuh dengan debu, penuh dengan suram. Ini orang yang kufur kepada Allah lah. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Orang yang terlalu banyak penghuduh dalam kehidupan dia. Tarhaquha qatarah. Dan diliputi dengan kegelapan. Seolahnya kerana dia ni ditimpa kehinaan. Dalam keadaan susah. Kita susah atas dunia ni tak ada masalah lagi. Kita hina atas dunia kerana orang hina kita, tidak ada masalah kalau kita yakin kita berpegang dengan ajaran Islam, ajaran Allah SWT. Hak kita tak naknya, kita hina, kita susah di akhir kelak. Hak ni kesan. Sebab apa ya jadi hina, jadi hidup susah, muka masa muram, kerana apa? Kerana kesan daripada dia melihat azab. Jadi muka dia ni jadi orang panggil pucaksi, jadi hitam legas. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka inilah adalah orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Fajarah, orang yang derhaka kepada Allah SWT. Kufur asasnya kerana dia tidak beriman kepada Allah SWT. Asas dia tidak bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Fajarah ni di sudut perangai dia. Ada juga ulama kata ayat ni kalau apabila dia gabung ulaika humul kafaratul fajarah. Kafarah ni dia kufur iman dia. Langsung dia tidak beriman kepada Allah. Ataupun di asasnya dia Islam
dia beriman tapi dia tidak syukur terhadap segala nikmat Allah SWT. Lepas tu perangai dia pula perangai huduh, perangai fajarah. Lawan fajarah ni bararah tadilah. Abrar lawan dia fujar, sebagaimana kita baca sebelum ni. Jadi mereka ni mereka yang kufur kepada Allah SWT, tidak beriman, dan fajarah perangai dia derhaka, terlalu huduh. Jadi itulah kita rasa surah ni agak panjang dan terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah ni, dan amo rasa itulah yang amo boleh bagi tazkirah, boleh bagi pentafsiran. Kalau kita rasa boleh tadabbur dengan ayat-ayat yang ada dalam surah ni, alhamdulillah. Doakan supaya amo sentiasa sihat, boleh terus bagi, dan doakan supaya apa yang kita buat ni semua lillahi ta'ala sebenarnya, dan kita sama-sama doa kita dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita diberkati oleh Allah SWT. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rasa seronok apabila kita buat benda-benda yang baik, supaya kita termasuk dalam golongan bararah, golongan al-abrar tadi, dan semoga kita dijauhkan daripada orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT, orang yang terlalu banyak perangai huduh sehingga dipanggil fajarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.